What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto. Alright guys, dalam video ni aku nak bersembang sikit pasal salah seorang dari The Red Scabbard yang dah lama missing in action. Ramai juga dalam One Piece community tertanya-tanya ke mana dia menghilang. Dan nakama-nakama kita juga ramai yang tanya aku ke mana dia pergi. Dan kalau aku nak jawab secara sarkastiknya boleh je kan, tapi aku pun actually wondering juga ke mana dia pergi for the past chapters ni kan. Yes, the one Red Scabbard yang aku maksudkan adalah Denjiro. As far as we concern, Red Scabbard ni ada 9 orang, tak termasuk Izo, Kanjuro pembelot, Kinemon, Kiku kita dah tahu location dia kat mana dan berada dalam keadaan yang sangat parah. Raizo tengah duk lawan dengan Fukurokuju tak habis lagi, dan maybe dah sampai ke kemuncak lah kot pertarungan diorang tu. Ashura Doji pula dah kena dengan Kanjuro. Kalau tak pun mati, dia dah tentu heavily wounded. Inuarashi kita dah tahu dia dah kalahkan Jack. Nekomamushi pun kita dah tahu dah berjaya kalahkan Perospero. Kawamatsu ada dekat life floor dengan Hyogoro. So tinggal Denjiro je. Last kita nampak dia dalam chapter 1009 tak silap aku. Dan sekarang chapter baru dah pun keluar. Almost 28 chapter Denjiro missing in action. Kalau kita buat kiraan ceteris paribus, manga keluar seminggu satu chapter, so dah lebih 7 bulan Oda tak tonjolkan watak si Denjiro ni. So hari ni aku nak ajak korang berborak sikit pasal Denjiro. Jom, let's proceed with the content. RM11.90 saja. Sedapat Lazada ada semua ada. Mari tak boleh lupa. Itu serba chicken tandoori. Saya tak boleh lupa serba chicken tandoori. 1 kali makan, 2 kali mau. So Fukurokuju menentang Raizo adalah pertarungan terakhir untuk wakil dari Red Scabbard. But still, kita masih lagi belum dapat melihat kelibat Denjiro. So benda ni membuatkan aku personally rasa maybe akan datang nanti akan berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan untuk Denjiro ni. Dan mungkin perkara buruk tu adalah lebih buruk dari keadaan Kiku, Kinemon dan Ashura Doji. Dan perkara buruk yang aku maksudkan itu adalah berkemungkinan Denjiro akan mati. Sebab awalnya kalau kita tengok, watak Denjiro ni macam kurang diutilisekan Oda setakat ini. Maksud aku, kalau dibandingkan dengan watak-watak Red Scabbard yang lain, Denjiro ni kurang menyerlah dari segi contribution dia. Untuk aku personally, jujur aku cakap, antara watak yang paling aku excited dalam Red Scabbard ni adalah Denjiro. Cuma kalau kita dapat tengok, watak Denjiro ni sepertinya kurang digunakan Oda, yang mana sangat berlawanan dengan posisi dia. Pada aku, untuk kesemua Red Scabbard, Denjiro ni adalah antara watak yang paling rapat dengan Kozuki Oden. Dan dia juga antara yang terawalin menjadi pengikut Kozuki Oden. Dan lepas tu pula, Denjiro lah orang yang paling banyak menanggung kesabaran. Sebab, yalah, demi misi membalas dendam 20 tahun, dia sanggup untuk bekerja under Orochi. Orang yang bukan saja membunuh tuan dia, bahkan menghina tuannya for the past 20 years. Macam mana kau sanggup dengar semua cacian kepada orang yang kau sayangi kalau kau tak memiliki hati yang sangat-sangat kental macam Denjiro ni kan? So that's why lah pada aku, sebagai seorang yang berada pada posisi yang boleh melepaskan segala rasa amarah, dendam, bengang selama tempoh 20 tahun ini, for me personally, Denjiro belum melepaskan lagi dendam kesumat tersebut. Sebelum ni dia trick Sasaki dan dia bertarung alongside Red Scabbard. Lepas tu cincang kepala Orochi. So untuk aku still not enough. Sebab watak-watak Red Scabbard yang lain banyak sangat disorotkan, melainkan Denjiro ni je. Dan kalau kita tengok dalam chapter tentang flashback Kozuki Oden dulu, which is chapter 972 muka surat 6, lepas Oden cakap I want you to open Wano for me, kita boleh tengok Denjiro cakap something. Tapi belum Denjiro cakap habis, Raizo tutup mulut Denjiro. Denjiro cakap kalau macam tu kami akan lakukannya dengan pop. Raizo tutup mulut Denjiro. Lepas tu Raizo rephrase balik dan cakap kalau itu adalah impian tuan, maka ianya adalah impian kami juga. Dan Oden cakap well said. Dan pada aku, Raizo tutup mulut Denjiro masa tu mungkin Raizo nak bagi Oden laluan untuk sampaikan amanat terakhir dia. Dan Denjiro ni pula adalah salah seorang daripada 9 Red Scabbard ni yang pada pandangan aku yang paling bersedia untuk mati bersama-sama Oden pada masa tu. Dia nak mati dengan Oden dan dia tak nak hidup tanpa Oden, yang mana sangat terkait dengan chapter 1036 yang lepas, which is seorang samurai itu selalu memilih momen yang terbaik untuk dia mati. Dan
momen yang mana lagi yang paling baik untuk mati selain daripada momen kau mati direbus bersama-sama tuan kau. Tapi peluang itu dah pun hancur dan dah pun berlalu. So this is the right moment for Denjiro untuk mati dalam pertarungan besar-besaran untuk merealisasikan impian tuannya. Dia menjadi salah seorang korban demi mengkabulkan harapan dan impian Kozuki Oden. Dan aku rasa perkara ni akan muncul tak lama lagi, which is moment Denjiro akan declare untuk mati di peperangan ini. Jadi mungkin lepas ni akan ada satu moment untuk Denjiro dan mungkin ia akan ada kaitan dengan Hiyori dan Orochi. Dan sebab pasal Hiyori ni, aku rasa kemunculan dia adalah sangat-sangat pelik dan sangat-sangat misteri. Muncul seketul gitu je. Siap main Shami Machine. Shami Machine pula. Apa tahan nama benda lah gitar Jepun tu. Shamisen. Dan kalau kita tengok balik dalam chapter 1036, momen Hiyori mainkan lagu untuk Orochi tu nampak bizar gila-gila kan. Aneh teruk babe. Macam mana korang boleh relax sedangkan istana tengah terbakar dan Orochi sendiri tahu the fact that Kazenbo is approaching the armory room tu. So aku macam tertanya-tanya, kenapa Hiyori still mainkan shamisen tu untuk Orochi? Kenapa dia nampak sangat tenang dan apa yang dia nantikan sebenarnya? Sebab pada aku Hiyori boleh je terus tikam Orochi dari belakang by now, but still what are you waiting for, Hiyori? So I don't know, maybe Hiyori menantikan Denjiro untuk datang dan bunuh Orochi ataupun menunggu Zoro untuk datang dan membunuh Orochi. Dan alang-alang aku dah sentuh chapter 036 ni, aku nak ajak sembang sikit lah pasal X-Drake. So like I said sebelum ni, X-Drake will not win against CP0. Why? Aku sangat yakin masa tu adalah kerana CP0 ni diorang ada mission diorang yang tersendiri yang akan memainkan peranan penting untuk jalan cerita. Dan kalau gandengan X-Drake dan Apu berjaya kalahkan CP0 kat situ, so susunan jalan cerita untuk CP0 ni akan terbantut. Sebab CP0 sebenarnya dah bertapak di Onigashima boleh dikatakan agak lama untuk jalankan misi diorang, sedangkan X-Drake dah sempurnakan dah pun misi dia, which is to be a spy and supply information for dia punya itulah SWORD unit tu. But in my opinion, walaupun X-Drake dah kalah sekarang ni, aku yakin yang X-Drake akan bangun balik, bukan immediately sekarang, but maybe later, dan lakukan sesuatu yang penting juga. Contohnya maybe macam X-Drake yang mainkan peranan untuk menyelamatkan Luffy setelah Luffy berjaya mengalahkan Kaido. Contohnya, diorang perlukan jalan untuk keluar dari Pulau Onigashima dan masa tu maybe tubuh Luffy dah jadi sangat-sangat lemah dan X-Drake datang untuk membantu. Dan dalam scene CP0 kat sini pun aku rasa sangat-sangat pelik juga. Aku tak sure korang perasan ke tak, tapi pada aku sangat-sangat pelik. Kenapa CP0 perlu keluar dari istana kalau Mugiwara Alliance menang? Pelik kan? Lainlah kalau dia cakap korang kena cepat-cepat keluar dari istana tu sebab Pulau Onigashima dah nak meletup. So itulah macam tak masuk akal kan. Korang ada komen tak untuk dialog kat situ? Alright, berbalik kepada Denjiro tadi. So inilah jawapan aku kepada yang menanyakan aku persoalan di manakah Denjiro berada. I personally tak sure ke mana dia pergi, but in future aku spekulatkan berkemungkinan Denjiro akan mengorbankan dirinya demi sebuah pengakhiran yang sempurna as a samurai yang bertepatan sebenarnya dengan chapter 1036. Sebab kita nampak macam secara zahirnya chapter 1036 tu maybe nak menceritakan pasal Kiku dan Kinemon dengan lafaz dialog dekat situ. Itu mungkin apa yang Oda tunjukkan kepada kita, isi yang tersuratnya. But untuk istilah ataupun isi yang tersiratnya sebenarnya Oda nak tujukan kepada Denjiro. Where else to die than here in the decisive battle demi memenuhi impian tuannya Kozuki Oden dan demi membuka persempadanan Wano dan demi mengotakan sebuah janji. So I leave the rest to you guys. Alright guys, thank you for watching this video. See you in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi